Baik, lagi sekali Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang dan selamat kembali ke sesi webinar Tradepedia di mana kita akan bincangkan daripada perkara-perkara yang asas di dalam pasaran kewangan hinggalah kepada perkara-perkara yang lebih advance. Jadi kita dah masuk ke dalam topik yang kedua di dalam kitaran yang baru ini. Jadi Tradepedia juga kita ada kitaran macam kitaran ekonomi, kita habis satu silibus, kita akan mula balik silibus yang awal ya. Dan jangan risau, kita akan sentiasa update slide-slide kita untuk memastikan ia sentiasa relevan dengan pasaran yang terkini. Jadi topik kita pada hari ini ialah kita nak berkenalan dengan pasaran mata wang ataupun pasaran forex, dan bahagian kedua topik kita hari ini kita akan berbincang tentang apakah platform yang kita gunakan untuk berdagang ya, sama ada MT4, MT5, bagaimanakah kita nak menggunakannya, bagaimana kita nak membuka posisi, apakah itu pips, spread dan sebagainya, kita akan cover pada hari ini ya. Baik, sebelum saya lupa, jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang persoalan sama ada berkaitan dengan topik hari ini ataupun mana-mana topik di bawah silibus Tradepedia ataupun soalan-soalan lazim berkenaan dengan pasaran kewangan ataupun interaksi dagangan, anda bolehlah nyatakan soalan anda di ruangan chat box yang kami sediakan. Mudah saja, di browser anda bahagian kanan ada chat box, tuliskan terlebih dahulu, klik join dan anda bolehlah nyatakan soalan-soalan anda di situ dan kita bincangkan sepanjang webinar pada hari ini ya. Kalau anda tiada soalan tetapi anda ada pendapat yang anda ingin suarakan pun tidak ada masalah, anda boleh nyatakan pendapat anda dan kita berdebat, kita berdiskusi sepanjang webinar pada hari ini ya. Baik. Jadi sebelum kita mulakan tajuk kita, hari ini kita akan baca sedikit tentang disclaimer ya, lebih spesifik disclaimer tentang risiko pelaburan ya. Baik. Jadi berdagang secara online ni akan sentiasa berhadapan dengan risiko kerugian. Jadi seperti mana-mana perniagaan, kita akan sentiasa boleh rugi pada bila-bila masa. Jadi kita kena fahami apakah risiko yang kita hadapi pada setiap satu masa sebelum kita membuka sebarang posisi dagangannya. Jadi kami di XM dan juga Tradepedia, kami menyediakan platform pendidikan ya, dan kami tak memberikan signal. Jadi keputusan dagangan adalah 100% di tangan anda. Pastikan anda fahami risiko yang anda hadapi pada setiap masa sebelum anda membuka posisi dagangan. Okey, baik. Kita dah sentuh tentang disclaimer yang bosan. Ini kita akan terus mulakan tentang topik kita pada hari ini, iaitu bahagian pertama kita akan bincangkan tentang pasaran mata wang ataupun pasaran forex. Bahagian kedua nanti kita akan bincangkan tentang bagaimana nak menggunakan platform dagangan sama ada MT4 ataupun MT5. Baik. Jadi pertama sekali kita akan pergi ke basic. Jadi kita akan sentuh tentang sejarah mata wang. Bagaimana sistem mata wang yang kita gunakan sekarang ini dibentuk. Apakah sistem yang sebelumnya kita akan pelajari di dalam sejarah pasaran mata wang. Kemudian, apakah yang membentuk infrastruktur pasaran mata wang. Okey. Apa mekanismenya yang membolehkan kita melakukan transaksi pertukaran mata wang antara negara-negara yang berlainan ya. Kemudian kita akan belajar siapakah peserta di dalam pasaran kewangan. Siapa yang melakukan transaksi jual beli mata wang ni? Adakah kita saja? Adakah organisasi? Siapa lagi yang terlibat yang menggerakkan pasaran mata wang? Kemudian seterusnya kita akan melihat bagaimana kita nak membaca mata wang, iaitu kita membacanya dengan menggunakan pasangannya. Bila kita nak membeli mata wang, pada masa yang sama kita kena menjual mata wang yang lain pada kadar yang sama ya. Jadi mata wang akan sentiasa didagangkan dalam bentuk pasangan dan kita akan belajar dengan lebih detail nanti di dalam slide yang seterusnya. Baik. Jadi sentuh tentang sejarah pasaran mata wang ya. Jadi sebenarnya sistem yang kita gunakan sekarang ni adalah sangat berlainan dengan sistem mata wang yang digunakan pada tahun 1940-an ya. Jadi pada tahun 1940-an apa yang berlaku ialah 44 negara ya bersidang dan mereka berpakat untuk membentuk satu sistem pertukaran mata wang global yang dinamakan apa? Yang dinamakan sebagai sistem Bretton Woods ya. Inilah sistem sebelum kita menggunakan sistem yang kita ada sekarang ini ya, sistem Bretton Woods. Jadi persoalannya, apakah itu sistem Bretton Woods? Kita lihat kepada gambar raja ini. Ini adalah sistem Bretton Woods ya, yang digunakan sekitar 1946 hingga tahun 1971. Apa maksudnya? Jadi apa yang digunakan mekanisme di dalam sistem Bretton Woods ialah negara-negara bersetuju untuk mengikat mata wang masing-masing kepada USD yang kita dapat lihat ni.
Okey. Mata wang Perancis, okey, franc diikat kepada USD. Okey. Kemudian mata wang Jerman, okey, Deutsche Mark juga diikat pada USD. Okey, dan British Pound juga diikat pada USD. Ya, maknanya tak boleh berubah, nilainya sama dengan nilai USD. Tetapi apa yang istimewanya dalam sistem Bretton Woods ialah keistimewaan USD. Di mana USD lah yang akan menjadi nilai mata wang global kerana USD lah yang memegang standard. Kenapa? Kerana USD lah yang akan diikat kepada emas. Okey, jadi ini adalah sistem Bretton Woods. Okey, yang pentingnya kesemua nilai harga mata wang adalah berdasarkan emas. Okey, tetapi USD ataupun dolar Amerika Syarikat mendapat keistimewaan. Kenapa? Kerana negara lain perlu melalui USD dahulu, barulah mereka dapat bertukar kepada emas, ya. Okey, jadi emas ditukarkan pada 35 USD untuk setiap 1 ounce emas. Okey, ini adalah kadar pertukaran pada ketika itu, ya, adalah tetap. Okey. USD diikat kepada emas dan mata wang negara-negara lain, Perancis, Jerman, England diikat kepada USD, ya. USD memainkan peranan penting dalam sistem ini. Okey, mendapat keistimewaan. Okey. Jadi, dia punya ideanya ialah bank pusat negara masing-masing akan menjual beli mata wang mereka untuk memastikan kestabilan harga, ya, dalam 1% daripada nilai yang diikat. Jadi maknanya jika contohnya mata wang Swiss franc jatuh sebanyak 1% berbanding dengan USD, apa yang dilakukan? Bank pusat Perancis akan bertindak untuk memastikan harga naik balik ke paras yang sama dengan USD. Naik balik 1%. Jadi itu yang dilakukan oleh Bank Pusat untuk semua negara-negara ini, Perancis, Jerman, UK, untuk memastikan mata wang mereka sentiasa setanding ataupun sama kadar dengan USD. Dengan bagaimana? Dengan mereka menjual beli mata wang negara masing-masing, ya. Jadi itu dia punya mekanisme, ya. Baik. Tetapi ini bukan sistem yang kita gunakan hari ini. Apa yang berlaku pada sistem ini? Kita lihat kepada slide yang seterusnya. Apa yang berlaku kepada sistem Bretton Woods? Iaitu sistem yang mengikat nilai mata wang kepada emas, ya. 1 ounce emas bersama dengan 35 USD dan 1 USD akan bersamaan dengan setiap satu nilai mata wang, contohnya franc, Deutsche Mark, British Pound. Jadi apa yang berlaku pada sistem ni? Jawapannya adalah apa yang berlaku pada tahun 1971. Ya, apa yang berlaku ialah pada tahun 1971, Amerika Syarikat telah mengabaikan nilai tetap USD emas. Dan mereka lah yang pertama membenarkan nilai mata wang terapung. Apa maknanya terapung? Maknanya nilainya akan ditentukan oleh kadar pertukaran semasa. Maknanya nilai tak tetap. Akan bergantung kepada supply dan demand mata wang tersebut, ya. Jadi sekarang ni nilai mata wang bukan lagi statik. Nilai mata wang dah menjadi dinamik, ya, kerana dia diapungkan. Nilainya berubah. Jadi ini dah tak lagi digunakan, digantikan dengan apa? Digantikan dengan duit fiat money, ya. Digantikan dengan duit terapung. Dan nilainya ditentukan oleh supply dan demand mata wang tersebut. Jadi 1971 Amerika Syarikat mengabaikan sistem Bretton Woods, ya, dan menggunakan sistem terapung, iaitu nilai yang berubah. Mereka mula pada 1971. Kemudian 2 tahun lepas itu apa yang berlaku? Kesemua 44 negara yang menggunakan sistem Bretton Woods juga berhijrah kepada sistem yang baru, ya. Jadi semua negara yang terlibat telah pun bersetuju untuk membenarkan kadar tukaran mata wang mereka juga untuk terapung. Dan sekaranglah bermulanya era mata wang fiat, ya, fiat money, duit yang terapung. Jadi hari ini kita lihat kebanyakan mata wang, termasuklah mata wang ringgit Malaysia, mata wang Singapore dollar, mata wang Thai baht, kesemuanya sekarang ni kita lihat terapung. Jadi mata wang global bebas terapung sekarang dan nilainya ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh kadar supply dan demand semasa. Jika demand tinggi,
Okey, maknanya nilai akan meningkat. Jika demand kurang, nilainya akan berkurang. Yang maknanya mengikut kepada populariti mata wang tersebut ya. Okey, akan menentukan nilai mata wang yang terapung. Ini kita namakan sebagai fiat money. Ini sistem baru yang kita gunakan sekarang. Okey, sehinggalah ke hari ini ya, iaitu duit terapung. Okey, fiat money. Okey, di mana nilai mata wang akan fluctuate, ia akan berubah mengikut keadaan semasa. Okay, dan banyak faktor yang boleh mempengaruhi, terutamanya faktor kepada kekuatan dan kelemahan ekonomi. Ya, biasanya kalau ekonomi melemah, nilai mata wang negara tersebut juga akan menurun. Jika ekonomi kuat, nilai mata wang negara tersebut akan meningkat, dan juga kepada populariti. Jika banyak negara lain menggunakan mata wang USD contohnya, sudah tentu USD punya nilai akan naik. Dan sebaliknya, jika tak ramai negara yang menggunakan mata wang Turkish Lira sebagai contoh, nilai mata wang Turkish Lira akan menurunnya. Jadi kekuatan ekonomi, populariti, kestabilan politik semua ini memainkan peranan dalam menentukan nilai harga mata wang setiap negara yang mengapungkan mata wang mereka ya. Jadi nilainya adalah dinamik. Baik. Okey, jadi ini adalah evolusi duit ya. Jadi daripada sini hinggalah saya boleh katakan separuh ini ya. Okey. Okey, daripada sini ke sini, ini adalah era emas. Okey, era emas yang mana emas menjadi objek utama yang menentukan nilai. Jadi ini adalah era emas. Kemudian apa yang berlaku kita dah lihat tadi, iaitu sistem Bretton Woods ditukarkan kepada sistem fiat money, dan hinggalah ke hari ini adalah era saya akan berhenti di sini ya, kerana sekarang ni kripto adalah satu lagi. Mungkin kita dah masuk ke dalam era yang baru. Jadi dari sini ke sini, ini adalah era duit apung, fiat money. Waalaikumsalam Jumat. Ini adalah era fiat money. Duit terapung. Ini adalah era barter ya. Ini adalah era beribu-ribu tahun, ini mungkin era pada zaman batu dahulu. Jadi tukar pada era emas. Kemudian sekarang kita dah masuk kepada era duit terapung, dan sekarang ni kita dah masuk ke era yang baru ya. Kalau cryptocurrency diterima, dijadikan mainstream ya, ini adalah era baru. Adakah era kripto akan menggantikan era fiat money ya? Ini sekarang menjadi persoalan. Kita berada dalam crossroads sekarang. Jadi inilah evolusi wang. Baik. Jadi pasaran mata wang ialah tempat di mana kita melakukan transaksi pertukaran mata wang asing. Dan seperti apa kita belajar dalam webinar yang lepas, ia berlaku di dalam over the counter ya, OTC. Jadi dalam pasaran kewangan kita ada dua. Kita ada bursa berpusat dan kita ada over the counter. Pasaran mata wang berlaku di over the counter. Dan antara kelebihan ataupun ciri utamanya pasaran mata wang ialah ia adalah pasaran terbesar dari segi jumlah transaksi yang berlaku seharian. Kita akan lihat kepada data ini. Kita lihat pada tahun 1998. Jumlah transaksi harian adalah sekitar 1.7 trilion. Kemudian pada tahun 2005 naik kepada 2.2 trilion. 2007 naik lagi 3.5 trilion, 2011 4 trilion, 2015 5 trilion, dan sekarang berapa? Sekarang kita dah sampai kepada hari ini ya, USD 6.6 trilion ya, yang digagangkan dalam masa sehari. Jumlah yang sangat-sangat besar. Tidak ada pasaran lain yang mempunyai volume ataupun transaksi yang sebanyak transaksi tukaran mata wang asing. Baik. Jadi pula kepada taburan geografi pasaran mata wang. Di manakah transaksi ini berlaku?
Okey, di manakah taburannya pada peta dunia. Okey, jadi kita lihat. Jadi kebanyakan transaksi mata wang berlaku di London ya. 37% transaksi berlaku di London. Merupakan pasaran terbesar untuk pertukaran mata wang asing. Diikuti pula dengan rantau Asia ya. Tokyo, Singapura, Hong Kong mewakili 22% transaksi harian. Kemudian diikuti dengan pasaran yang besar iaitu pasaran di Amerika Syarikat ya, yang mewakili 19% transaksi harian. Okey, dan rantau Eropah ya ada dalam 19 negara. Okey, mewakili 8% transaksi harian, diikuti dengan Switzerland, Australia dan negara-negara lainnya. Jadi apa yang kita nak kena fokuskan ialah pasaran London, okey, pasaran New York, okey, dan juga pasaran Asia ya. Jika pasaran Asia, rantau Asia buka, ini adalah waktu di mana kita akan dapati bahawa pergerakan harga mata wang akan menjadi paling rancak ya. Apabila ketiga-tiga pasaran ini buka, waktu itulah banyak pelabur akan melakukan transaksi ya, dan oleh itu keracakan harga meningkat. Baik. Jadi kita lihat pula bagaimana operasi pasaran mata wangnya, buka bila, tutup bila, berapa hari dia beroperasi. Okey. Jadi pasaran mata wang asing bersifat global ya, kerana kalau kita lihat apabila pasaran A buka, kemudian selepas pasaran A tutup, akan ada lagi pasaran yang lain masih lagi beroperasi. Contohnya pasaran B, kemudian pasaran C. Jadi ini berbentuk satu pasaran yang buka berterusan. Okey, baik. Dan pasaran mata wang tidak mempunyai lokasi fizikal kerana ia dilakukan bukan pada bursa berpusat. Ia dilakukan pada over the counter, ya, maknanya dilakukan melalui rangkaian broker-broker yang menghubungkan pembeli dan penjual. Okey, dan ia beroperasi 24 jam sehari, 5 hari seminggu, daripada hari Isnin ke hari Jumaatnya, Sabtu Ahad cuti. Okey, tak berlaku transaksi pada hari Sabtu dan Ahad. Jadi apa yang kita maksudkan dengan bersifat global ialah dia akan bersambungnya, satu pasaran buka, pasaran yang pertama tutup, pasaran yang kedua masih lagi beroperasi. Maknanya transaksi masih lagi boleh dijalankan. Okey, dan seterusnya pasaran ketiga dan keempat. Jadi kita lihat ya, pada pertama sekali kita lihat kepada contoh ini. Okey, pada jam 10 GMT, ini GMT ya. Pada jam 10 GMT malam, apa yang berlaku? Pasaran di Australia ya, Sydney buka. Okay. Kemudian pada jam 24, pada jam maknanya mula jam 12:30 malam ya GMT, pasaran Tokyo pula buka. Pada waktu yang sama, pasaran di Sydney masih lagi bergerak. Okay, dan ini sekarang kita dah ada apa? Kita dah ada overlap. Okay, ini adalah overlap. Maknanya kita akan dapati semasa berlaku overlap, semasa dua pasaran buka pada waktu yang sama, kita akan dapati transaksi ataupun volume adalah tinggi ya. Banyak berlaku transaksi pada ketika ini semasa pasaran overlap. Okey, kemudian pada jam 7 pagi GMT, pasaran di Sydney tutup. Tetapi pasaran di Tokyo masih lagi berjalan. Okey, maknanya masih lagi berterusan ya. Dan pada jam 8, pada jam 8 GMT, pasaran di London pula yang buka. Dan pasaran London adalah pasaran yang paling besar je untuk transaksi mata wang. Di sini ada sedikit overlap. Dalam 1 jam saja antara pasaran di Tokyo dan di London. Saya tanda sini sedikit overlap. Baik. Kemudian jam 9 pasaran Tokyo tutup tapi pasaran London masih lagi bergerak, dan lepas itu jam 1 petang GMT, pasaran di Amerika Syarikat, pasaran New York pula buka. Dan kita tahu, kita lihat. Lihat pasaran London 37%, pasaran New York 19%. Jadi ini mewakili 37% ya. Transaksi. Ini mewakili 19%.
Okey, apa maksudnya? Apabila berlaku overlap, okey di sini, antara pasaran di London dan pasaran di New York, okey, overlap. Antara pasaran di London dan pasaran di New York. Apa maksudnya? Apabila ini berlaku, okey, dalam berapa peratus tu? Lebih 50% ya. Lebih 50%, 56% transaksi global berlaku bila? Okey, berlaku di sini. Okey, semasa overlap antara pasaran London dan pasaran New York. Okey, dan inilah apabila harga akan bergerak paling rancak ya, paling aktif ya di dalam pasaran kewangan apabila pasaran London dan pasaran New York beroperasi pada masa yang sama ya. Baik. Okey, bayangkan lebih daripada setengah transaksi berlaku pada ketika ini. Kemudian pada jam 5 petang GMT pasaran London pula tutup tapi pasaran New York masih lagi bergerak. Dan pasaran New York akan tutup pada jam jam berapa? Jam 10 malam. Kemudian apa yang berlaku? Kita mula kitaran yang baru ya. Yang berlaku ialah kita mula kitaran yang baru, mula balik pada pasaran sini. Kitaran baru. Inilah cara pasaran mata wang berfungsi. Baik. Jadi yang kita nak perhatikan di sini apabila berlaku overlap, inilah apabila kerancakan harga mata wang akan menjadi paling rancak. Baik. Jadi sekarang ni kita lihat kepada infrastruktur pasaran mata wang ya. Apakah mekanisme yang membentuk pasaran mata wang yang membolehkan pertukaran mata wang asing berlaku? Jadi kita bagikan kepada beberapa layer ya. Layer pertama ialah pasaran antara bank. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua ialah lapisan kedua ialah mana-mana broker yang menawarkan instrumen mata wang. Ingat kerana pasaran mata wang adalah berlaku over the counter ya, bukan berlaku pada bursa berpusat. Jadi lapisan kedua adalah broker yang ada instrumen mata wang, yang menawarkan instrumen mata wang, termasuklah broker kita XM. Dan yang ketiga, lapisan terakhir ialah pedagang-pedagang yang mendagangkan instrumen mata wang ya. Ini strukturnya. Proses transaksi berlaku semua mengikut sistem ini ya. Jadi pedagang nak beli, nak jual, melalui broker dan broker akan menghubungkan melalui pasaran antara bank-bank ya, mencari penjual. Kalau ke sini pembeli ingin mencari penjual melalui broker dan broker akan mencari penjual masuk ke dalam kerana broker yang ada akses kepada pasaran antara bank-bank, kemudian broker akan masuk ke dalam ni untuk mencari penjual. Jadi inilah bagaimana pembeli dan penjual dihubungkan ya melalui rangkaian broker. Baik. Jadi ini dia punya mekanisme. Seterusnya kita lihat kepada siapa yang terlibat dalam operasi pasaran kewangan. Kita dah tahu dia punya infrastruktur, kita tahu bank terlibat, kita tahu broker terlibat, kita tahu pedagang terlibat. Tapi bukan itu saja. Antara peserta pasaran yang terbesar juga adalah termasuk siapa? Termasuk bank pusat dan juga kerajaan. Jadi dan mereka lah yang paling berpengaruh. Dari segi volume mereka bukan paling besar, tapi mereka yang paling berkuasa. Kenapa? Kerana mereka lah boleh menentukan undang-undang dan juga syarat-syarat untuk dikuatkuasakan di dalam pasaran mata wang ya. Jadi mereka adalah paling berpengaruh.
Okey, bank pusat dan kerajaan. Okey, mereka yang menentukan polisi, mereka yang menentukan syarat-syarat dan juga peraturan-peraturan. Okey, yang kedua ialah bank komersial dan juga institusi kewangan. Jadi mereka lah yang paling besar. Okey, jadi mereka lah yang menggerakkan jumlah wang yang besar ya, bernilai berjuta-juta, beratus-ratus juta, malah mungkin trilion ya. Okey. Jadi mereka lah yang paling apa? Yang paling besar dari segi volume. Okay, tapi bukan paling berpengaruh. Yang paling berpengaruh adalah bank pusat dan kerajaan. Mereka paling besar dari segi jumlah transaksi yang dilakukan antara bank-bank dan institusi kewangannya. Boleh jadi berbilion-bilion, malah boleh kalau kita sekalikan jadi trilion yang digerakkan oleh peserta kategori ini. Baik. Kemudian yang ketiga ialah syarikat komersial dan antarabangsa ya. Okay, jadi apa yang mereka lakukan? Okay, syarikat komersial dan antarabangsa apabila melakukan aktiviti import dan ekspor. Okay, apa yang berlaku? Okay, kalau kita ekspor kepada negara China, kelapa sawit contohnya, kita perlu dibayar dalam ringgit. Jadi, pembeli daripada China kena tukarkan yuan kepada ringgitnya, jadi ada keperluan. Okay, oleh itu, syarikat komersial dan antarabangsa akan sentiasa terlibat dengan tukaran mata wang asing. Lebih-lebih lagi syarikat antarabangsa yang kena menjual beli, import dan ekspor barang-barang di negara yang luar. Okay, yang menggunakan mata wang yang asing. Okay. Kemudian yang terakhir ialah pedagang individu. Jadi inilah yang paling kecil ya. Jadi pedagang individu dan juga spekulator, kita hanya mampu mengikut harga. Kita tak mampu nak mempergerakkan pasaran. Kita hanya mampu nak mengikut pergerakan harga. Yang boleh menggerakkan pasaran, dua. Bank pusat kerajaan dan bank komersial dan juga institusi kewangan ya. Jadi bank pusat kerajaan menggerakkan pasaran dengan apa? Dengan menukar polisi, menukar undang-undang. Okay. Kalau bank komersial, institusi kewangan, menggerakkan pasaran dengan apa? Dengan menggerakkan jumlah wang yang besar ya, boleh menggerakkan harga naik dan turun. Okey. Jadi yang lain seperti syarikat komersial antarabangsa dan juga spekulator perdagangan ini kita tak mampu nak menggerakkan pasaran, kita ikut okey pergerakan pasaran. Jadi ini adalah 4 level ya peserta pasaran di dalam pasaran mata wang. Baik. Okey. Sekarang kita nak lihat bagaimana kita nak membaca ya ataupun kita nak menyebut mata wangnya. Jadi ada tekniknya. Okay. Jadi mata wang akan sentiasa datang dalam pasangan. Kalau saya nak membeli mata wang USD, saya kena menjual sesuatu mata wang untuk mendapatkan mata wang USD tersebut ya. Jadi oleh itu saya perlukan pasangan mata wang. Okay, untuk saya menjual, saya perlu mendapat mata wang. Okay, untuk saya jual mata wang USD, saya perlu mendapatkan mata wang lain untuk saya berikan mata wang USD itu. Jadi kita kena gunakan pasangan mata wang ketika kita berdagang mata wang. Okay. Jadi ini saja sebenarnya. Untuk membeli satu mata wang, kita perlu menjual mata wang yang berbeza tapi dengan nilai yang setara. Okay. Inilah datangnya fungsi pasangan mata wang. Okay. Kemudian cara kita membaca pasangan mata wang adalah seperti berikut. Okay, mudah saja. Okay, mata wang pertama yang keluar, okay, di depan nama itu mata wang pertama itu dalam depan pasangan tu, pasangan yang pertama itu adalah mata wang base. Okay. Contohnya untuk Euro USD. Okay, katakan inilah pasangan mata wang Euro USD. Okay, pasangan apa? Okay, mata wang apa yang datang dahulu? Euro. Maknanya euro adalah mata wang base. Okay. Kemudian mata wang yang kedua dalam pasangan ialah mata wang kod ya. Ini bagaimana kita membaca pasangan mata wang. Okay. Okay, jadi yang pertama ni adalah base currency, yang kedua adalah code currency. Baik. Okey, sekarang seterusnya bagaimana kita membaca pasangan mata wang dengan kadar tukaran mata wang ya. Baik. Katakan nilai tukaran mata wang untuk Euro USD. Okey. Untuk Euro USD adalah 1.13 ya, katakan. Okey, maknanya kita baca seperti ini. Euro USD sama dengan 1.13. Okey.
Jadi apa maksudnya? Maksudnya untuk membeli 1 euro, okey, dan ingat ya, euro ni adalah mata wang base ya. Okey, jadi mata wang yang pertama ni adalah base. Okey, dan ini adalah kod. Jadi, untuk membeli 1 euro, apa yang perlu dilakukan oleh pedagang ialah untuk membeli 1 euro, pedagang perlu menjual 1.13 dolar Amerika Syarikat. Ini yang dimaksudkan dengan euro USD sama dengan 1.13. Ini saja yang kita perlu faham. Okey. Jadi dengan kata lain, okey, pedagang membayar 1.13 euro, 1.13 dolar untuk setiap 1 euro yang diterima. Okey, itu yang dimaksudkan dengan euro USD sama dengan 1.13. Okey, itu saja. Untuk kita membeli euro, kita perlu menjual 1.13 USD ya untuk kadar tukaran yang ini. Okey, mudah saja. Baik. Okey, sekarang kita lihat pula apakah pasangan mata wang yang ada di dalam pasaran. Okey, kita ada beberapa kategori ya pasangan mata wang. Yang pertama ialah pasangan mata wang meja. Okey. Contohnya seperti yang pasangan mata wang yang paling popular yang paling kerap didagangkan adalah euro USD. Okey, ataupun kita namakan euro. Okey. Dan kemudian pasangan mata wang antara USD, antara dolar Amerika Syarikat dan yang Jepun adalah dolar yen. Ini semua adalah pasangan mata wang yang popular ya, yang sering didagangkan. Okay, kemudian kita ada British Pound USD ataupun kita gelar sebagai kabel. USD Swiss franc. Okay, Swiss franc pun adalah mata wang yang penting ya dalam ekonomi dunia. Kemudian kita juga ada USD Canadian Dollar. Canadian Dollar juga adalah mata wang yang penting, terutamanya mata wang yang melambangkan komoditi ya. Mata wang yang sensitif pada komoditi antaranya adalah Canadian Dollar. Okey, dan juga Australian Dollar juga merupakan mata wang komoditi yang sensitif kepada harga minyak. Okey, dan juga New Zealand Dollar ya. Jadi New Zealand Dollar, Australian Dollar dan Canadian Dollar, ketiga-tiga ini adalah mata wang yang sensitif dengan harga komoditi. Okay, jadi Canadian Dollar kita namakan dia sebagai Luni, Australian Dollar kita namakan sebagai Aussie dan New Zealand Dollar kita namakan sebagai Q antara nama samaran. Okay, tapi tak perlu kita nak hafal nama samaran, kita nak tahu apakah ciri-ciri sifat pasangan mata wang meja ya. Pertama sekali, ini adalah mata wang yang paling kerap didagangkan di dalam pasaran mata wang. Okay. Bukan mata wang yang sangat popular. Jika mata wang adalah sangat popular, maknanya kecairannya tinggi. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan kecairan yang tinggi? Maknanya volumenya besar. Kalau saya nak berdagangkan mata wang meja, saya tidak akan ada masalah untuk keluar daripada pasaran kerana saya akan sentiasa boleh dapat pembeli kerana begitu banyak peserta yang berdagangkan pasangan meja je, pasangan yang popular. Kecairan yang tinggi, saya senang nak masuk, saya senang nak keluar daripada pasaran. Okay. Kemudian, disebabkan ia adalah satu mata wang yang sangat popular, ya, mata wang meja, okay, ia menyebabkan pergerakannya kurang rancak. Okay, apa yang menyebabkan pergerakannya kurang rancak? Ianya sukar untuk dimanipulasi. Okay, kerana jumlah ataupun nilai yang sangat besar, okay, tak ada satu pihak ya, yang boleh menggerakkan pasangan meja dengan sesuka hati ya. Okay, walaupun pihak itu ada berbilion ringgit, okay, berbilion dolar ya, pump ke dalam pasangan euro USD, masih lagi tak boleh menggerakkan pasangan dengan drastik ya, kerana ia terlalu besar. Okay, sukar dimanipulasi. Yang boleh mempengaruhi adalah yang kita belajar tadi, apa yang paling kuat, yang paling berpengaruh ialah bank pusat dan kerajaan negara tersebut ya. Jadi orang lain, okay, mafia ke, spekulator ke nak gerakkan euro USD sangat-sangat sukar. Okay, hanya bank pusat dan juga kerajaan ataupun COVID ya yang boleh menggerakkan euro USD dengan drastik. Okay.
Jadi sukar dimanipulasi. Okey, kemudian kerana ini adalah pasangan mata wang yang sering didagangkan, semua pasangan yang major tadi itu, dia menyebabkan kos untuk kita mendagangkan pasangan major juga adalah sangat murah ya kalau kita bandingkan dia spread ya. Spread yang kita bayar kepada broker untuk kita dagangkan pasangan major adalah sangat-sangat murah berbanding dengan pasangan-pasangan yang lain ya. Okey, kenapa? Kerana popular adalah satu yang sering didagangkan, jadi harga kos pun menurun. Baik, jadi inilah ciri-ciri pasangan mata wang yang major. Okey, baru satu kategori. Kategori kedua kita ada ialah pasangan mata wang cross. Okey, kita lihat antara contoh pasangan mata wang yang cross ya. Okey. Contohnya seperti Euro, Japanese Yen. Kemudian New Zealand Dollar, Japanese Yen. Okey, apa lagi? British Pound, Japanese Yen. Ini pasangan mata wang cross ya. Dan anda akan dapat pattern. Okey, anda mungkin dah dapat lihat pattern sekarang. Kenapa dia dinamakan cross? Kemudian Euro, British Pound. Euro, Swiss franc. Australian Dollar, Japanese Yen dan New Zealand Dollar, Australian Dollar. Okey. Apa yang anda dapat perhatikan dalam pasangan cross ni? Yang pertama sekali yang anda akan perhatikan ialah tidak ada USD pun di dalam pasangan ini ya. Tidak, tak ada pun USD yang dipasangkan di dalam pasangan mata wang cross. Itu nombor satu. Baik, sekarang kita lihat apakah bezanya pasangan mata wang major tadi dengan pasangan mata wang cross sekarang ini. Ini adalah kalau kita bandingkan kecairan, kerana pasangan mata wang cross ni tak sepopular pasangan major, kita lihat apa yang berlaku kepada kecairannya kurang sikit. Okey. Tak berbanding kita susah nak masuk keluar daripada pasaran, cuma ia kurang sedikit berbanding dengan pasangan major je. Jadi biasanya kalau pasangan mata wang, jarang kita tak boleh keluar daripada pasaran ya, kerana kita punya pasaran terlalu besar. Okey, jadi walaupun pasangan cross ni kecairan agak rendah sikit, tapi bagi standard pasaran, kita masih lagi senang nak masuk dan keluar daripada pasaran ya. Baik. Tapi yang lebih penting kita nak fokuskan ialah volatility lebih tinggi. Okey, kerancakan harga lebih tinggi berbanding dengan pasangan major. Kenapa? Kerana sekarang ia lebih mudah dimanipulasi je kerana dia punya populariti kurang, volume pun kurang, transaksi kurang. Jadi lebih mudah sesuatu pihak untuk menggerakkan pasaran kerana kurang wang yang diperlukan untuk menggerakkan harga pasangan cross ya. Jadi oleh kerana ia mudah dimanipulasi, oleh itu kita dapati pergerakannya adalah lebih rancak berbanding dengan pasangan major tadi. Dan kemudian yang terakhir ialah kos untuk kita dagangkan pasangan mata wang cross sedikit mahal berbanding dengan pasangan major kerana ia kurang popular ya. Jadi biasalah kalau dia kurang popular, dia lebih rare, maknanya lebih mahal yang kita perlu bayar kepada broker untuk mendagangkan pasangan cross ya. Tapi yang kita nak fokuskan ialah kepada volatility yang lebih tinggi dan ia mudah dimanipulasi berbanding dengan pasangan major. Jadi kalau pedagang yang baru saja bermula berdagang, dinasihatkan untuk fokus kepada pasangan yang major dahulu kerana ianya lebih susah untuk dimanipulasi berbanding dengan pasangan cross. Jadi pedagang yang berpengalaman yang akan berdagang pasangan cross kerana ada faktor risiko ianya akan dimanipulasi. Baik, jadi ini kategori kedua, pasangan cross. Okey, sekarang kita lihat pula kategori yang terakhir. Okey, iaitu pasangan mata wang yang eksotik ya. Kita dengar eksotik kita dah tahu, ini adalah pasangan mata wang yang rare ya, macam rare Pokemon. Jarang kita dagangkan, okey, dan dia mempunyai ciri-ciri yang kita kena perhatikan ya. Baik, antara pasangan mata wang eksotik adalah seperti berikut. Okey, Euro, Turkish Lira, USD, Turkish Lira. Dan kalau anda perhatikan pergerakan harga Turkish Lira USD adalah sangat-sangat rancak ya. Dalam 5 tahun ni pergerakannya memang pergerakan yang luar biasa. Okey, luar biasa kenapa? Turkish Lira jatuh menjunam ya. Jatuh menjunam dengan sangat dahsyat. Okey, antara sebab kerana kita kena hati-hati dengan pasangan mata wang eksotik ya, pergerakan ekstrim boleh berlaku. Baik. Kemudian kita ada USD Mexican Peso, kita ada USD South Africa Rand.
Kita ada USD Singapore dollar. Jadi USD Malaysia ringgit pun adalah exotic ya. Kemudian USD Danish kroner, USD Hong Kong dollar. Ini antara pasangan-pasangan. Jadi kalau anda lihat ya, apabila kita gunakan pasangan mata wang yang ada mata wang negara-negara membangun ataupun negara third world country, itu dah lebih kepada pasangan mata wang eksotik ya, seperti yang kita lihat pada contoh-contoh ini. Baik. Okey. Jadi, apakah ciri-ciri pasangan mata wang eksotik yang ini kita kena perhatikan ya, kerana bahaya untuk pedagang yang baru saja bermula untuk berdagang pasar eksotik. Kenapa? Kerana yang pertama ialah kecairan yang sangat rendah. Okey, tak banyak orang yang mendagangkan ya pasangan-pasangan yang eksotik ni. Walaupun mungkin tak berlaku kepada kita, okey, sebab kita pedagang runcit. Jadi kalau kita adalah pedagang institusi, kita sekali buka posisi, kita buka posisi berpuluh ribu, berjuta. Okey, jadi mungkin pada ketika itu kita akan menghadapi masalah ya jika kita menggunakan dana institusi untuk berdagang dalam pasaran mata wang eksotik. Kita mungkin akan mendapati situasi di mana kita beli, dah untung ni. Nak jual tapi tidak ada pembeli. Kita stuck dengan posisi tersebut. Okay, kerana apa? Kerana kecairan yang sangat-sangat rendah. Okay, bayangkan, kita dah beli cantik, harga dah naik, okay, dah double dah. Kita nak keluarkan duit kita nak jual, nak cash out, tak dapat. Kerana tidak ada pembeli ya. Apabila kecairan yang sangat rendah. Okay, kita kena awas. Okay. Nombor dua ialah volatility yang sangat-sangat tinggi. Seperti yang kita lihat apa yang berlaku pada pasangan mata wang USD Turkish Lira. Okay, saya boleh lihat. Okay, saya buka ya. Turkish Lira USD saya rasa ada. Okay. USD Turkish Lira. Kita lihat apa yang berlaku. Exotic ya. USD. Okay. Okay, nampak. Ini adalah pergerakan USD Turkish Lira yang sangat ekstrim. Wow. Ini kita lihat pergerakannya. Ini baru saja berlaku dalam 2-3 hari ni. Saya pun terkejut lihat dia punya pergerakan ni. Berapa pip tu? Dalam masa 3 hari. Dalam 70,000 pip dia pergerakan. Wah, ini satu pergerakan yang sangat-sangat ekstrim. Bayangkan. Okay, kalau kita tersalah posisi, ini boleh jadi kepada kita ya. Apabila kita berdagangkan pasangan mata wang seperti Turkish Lira USD. Okay, ini adalah USD Turkish Lira. Okay, USD Turkish Lira carta harian. Okay, pergerakannya ekstrim. Okay, ini kita jarang nampak. Okay, pada pasangan cross ataupun pada pasangan major ya, pergerakan yang ekstrim seperti ini. Dahsyat pergerakan yang berlaku pada Turkish Lira. Baik. Okey. Jadi volatility yang sangat tinggi seperti yang kita lihat tadi apa yang berlaku pada carta USD Turkish Lira. Okey. Dan sangat mudah dimanipulasi. Okey, mana apa yang berlaku? Ini sebenarnya apa yang berlaku yang dimanipulasi. Okey. Dan ini adalah dimanipulasi oleh politik. Ini apa yang berlaku di sini. Okey, pada mata wang Turkish Lira, okey. Jadi tanpa mengikut fundamental, tanpa mengikut analisa teknikal, harga boleh bergerak ekstrim pada bila-bila masa kerana ia mudah dimanipulasi. Dan yang akhir sekali ialah kos untuk kita dagangkan pasangan eksotik adalah paling mahal ya, kerana ia adalah perkara yang rare. Okay, broker pun akan memberikan charge yang lebih ya untuk kita mendagangkan pasangan-pasangan eksotik tadi ya. Jadi 3, pasangan major, pasangan cross dan pasangan eksotik ya. Pedagang yang baru bermula dinasihatkan fokus kepada pasangan major dahulu ya. Barulah upgrade kepada pasangan cross dan bila dah jadi sifu nanti barulah upgrade kepada pasangan yang eksotik. Baik. Okey. Jadi kita dah cover tentang pasangan mata wangnya. Sekarang kita nak masuk ke dalam bahagian kedua pada hari ini iaitu kita nak belajar tentang platform dagangan. Okey. Jadi dalam platform dagangan kita perlu mahir dalam beberapa term ya yang kita gunakan semasa kita berdagang. Okay, antara term yang kita kena tahu ialah apakah itu pip, okay, apakah itu spread, okay, apakah itu size lot,
Okey, kemudian bagaimana kita nak mengira untung dan rugi semasa kita menggunakan platform dagangan. Okey, dan apakah jenis-jenis pesanan yang kita boleh lakukan? Kita boleh buat pesanan segera, kita juga boleh buat pesanan tangguh. Okey, tangguh maknanya kita letakkan pada aras yang kita inginkan, bila harga sentuh barulah pesanan ini akan menjadi aktif je. Okay, antara beberapa cara yang kita boleh gunakan untuk berdagang. Baik, jadi kita mulakan dengan yang paling mudah iaitu apakah itu PIP. Okey, baik, apakah itu PIP ataupun TIC ya? Jadi dalam pasaran mata wang kita biasa gunakan PIP. Okey, jadi PIP adalah mudah saja. Okey, unit terkecil. Okey, perubahan harga. Okey, itu kita katakan PIP. Okey, kalau untuk instrumen macam saham, kita tak sebut PIP, kita sebut TIC. Okey, jadi untuk mata wang, PIP berada di titik perpuluhan yang keempat ya, yang kita lihat dalam contoh ini. Kita lihat pada contoh yang paling mudah, contoh mata wang. Okey. Jadi katakan ini adalah Euro USD ya. Jadi PIP berada pada titik perpuluhan yang keempat. Okey, maknanya berada di mana? Berada di sini. Okey, jadi perubahan antara ini adalah apa? Negatif 1. Okey, jadi pergerakannya apa? Pergerakannya sebanyak 1 pip. Kita lihat kepada, mungkin ada broker yang memberikan bacaan seperti ini. Okay, ada 5 titik perpuluhan. Kita akan ambil masih lagi titik perpuluhan yang keempat. Okay, di sini kita ada pergerakan berapa? Pergerakan sebanyak negatif 15 ya, turun negatif 15, maknanya kita ada apa? Kita ada 1.5 pip. Okay, kita akan ambil titik perpuluhan yang keempat. Okay, juga di sini titik perpuluhan yang keempat. 1, 2, 3, 4. Okay, ini adalah pip. Okay, pergerakan terkecil untuk sesuatu aset. Baik, sekarang seterusnya. Kalau untuk pasangan USD, ia adalah berada pada titik perpuluhan yang keempat ataupun kelima. Okey. Tapi untuk pasangan yen lain pula. Okey, untuk pasangan yen, okey, dalam 2 ataupun 3 titik perpuluhannya, ini ada perbezaannya. Jadi pasangannya adalah seperti berikut. Okey, pada 2 ataupun 3 titik perpuluhan. Baik. Okey, di sini. Menjadi 4. Kalau yen dalam 2 titik perpuluhan dia. Baik. Seterusnya, kita ada sebut tadi ya, dalam pasangan major, pasangan cross, pasangan exotic, nilai spreadnya berbeza. Apakah itu spread? Okay, kalau spread untuk pasangan major, murah. Okay, spread untuk pasangan cross, sederhana. Spread untuk pasangan exotic, sangat mahal. Okay, apakah itu spread? Spread adalah sebenarnya kos untuk kita berdagang ya. Jadi setiap instrumen, kalau kita buka kita punya platform ya, contohnya sekarang ni, saya nak beli. Saya nak beli, terkira kita akan ada dua harga. Kita akan ada harga apa? Kita akan ada harga bid dan harga ask. Jadi sekarang untuk kita fahami apakah itu spread, kita kena fahami dulu apakah harga bid dan harga ask ya. Baik. Jadi bid ialah harga untuk menjual. Ask ialah harga untuk membeli instrumen. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, kalau saya nak beli sekarang, kalau saya nak beli, ini adalah harga yang saya akan gunakan untuk masa saya beli. Kalau saya nak jual, inilah harga yang saya akan gunakan untuk jual. Dan beza antara
harga as dan harga bid itu adalah spread. Okay, jadi beza antara harga as dan harga bid dalam satu pip, mana spread adalah 0.0001. Inilah yang kos yang kita akan bayar kepada broker untuk kita dagangkan instrumen Euro USD. Okay, itu yang dimasukkan dengan spread. Dan spread akan berbeza je mengikut kepada jenis aset yang kita dagangkan. Spread untuk British Pound USD lain pula. Mungkin 0.0002. Okay, spread untuk USD Yen lain pula 0.01. Dan sekarang kita tukar kepada aset lain. Kita tukar kepada aset komoditi logam berharga emas. Okay, spread ni mungkin lebih mahal 0.4. Okay, kemudian kita lihat kepada contohnya Bitcoin. Okay, mungkin spread yang kita perlu bayar 55 ya, yang kita kena bayar untuk kita membeli ataupun menjual Bitcoin yang kita kena charge oleh broker. Okay, indeks juga lain, mungkin kita akan kenakan sebanyak 0.8 ya untuk kita bayar kepada broker ya, untuk kita dagangkan indeks. Okay, dan aset derivatif. Okay, contohnya kita beli CFD saham Facebook, okay, aset derivatif, kita dikenakan spread yang berlainan ya. Jadi kena check kepada broker masing-masing apakah spread yang anda kena charge sebelum anda berdagang. Okay, jadi spread berbeza bergantung kepada jenis instrumennya. Okay, jadi spread ni pendek cerita. Okey, selamat kembali. Kita tak ada masalah internet tadi, tapi kita dah stabil sekarang. Baik, jadi kita dah sentuh tadi tentang apakah term-term yang kita perlu tahu untuk kita mahir menggunakan platform dagangan. Kita tahu apakah itu PIP. Okay, PIP ialah pergerakan terkecil, unit terkecil dalam pergerakan harga sesuatu aset. Apakah itu spread? Spread adalah kos untuk kita berdagangkan mana-mana instrumennya yang kita akan bayar kepada broker untuk kita jual beli sesuatu aset kewangan. Dan yang ketiga, kita perlu tahu apakah itu size lot. Okay, jadi lot ni apa yang dimasukkan dengan lot ialah betapa besar yang size posisi kita akan buka untuk instrumen itu. Itu adalah lot. Okay, dan platform MT4 dia akan menggunakan size posisi standard ya dalam unit lot. Jadi kita kena tahu apakah lot bersamaan dengan size apa untuk mana-mana instrumen. Okay, kita gunakan lot. Baik. Sebagai contoh, untuk mata wang. Satu lot standard bersamaan dengan 100 unit mata wang base. Okay, untuk standard ya. Untuk lot micro pula, okay, apa beza standard dengan micro? Dalam platform MT4 anda boleh buka dua jenis ataupun beberapa jenis akaun ya. Akaun standard ataupun akaun micro. Bezanya akaun micro ni anda memerlukan wang yang lebih kecil untuk anda membuka posisi dagangannya. Dia memberikan anda lebih ruang untuk membuka posisi dengan menggunakan size lot yang lebih kecil. Itu adalah micro. Maknanya, kita lihat satu lot standard bersamaan dengan 100,000 unit mata wang base. Satu lot micro pula bersamaan dengan 1,000 unit mata wang base. Ya, itu bezanya. Baik. Jadi anda kena tahu anda buka akaun standard ataupun anda buka akaun micro dan ini akan mengubah size lot yang anda akan gunakan. Baik. Jadi untuk instrumen mata wang, okay, size satu lot standard adalah 100,000 unit mata wang base. Apakah mata wang base? Okay, kita dah belajar tadi. Euro adalah mata wang base. Manakala USD adalah mata wang kod. Baik. Okay, jadi untuk setiap mata wang base akan menjadi dia punya unit ya untuk kita membuka posisi dagangan. Okay, satu lot standard bersamaan dengan 100,000
mata wang base, satu lot mikro bersama dengan 1,000 mata wang base. Jadi itu untuk mata wang. Okay, untuk komoditi lain pula. Untuk komoditi, saham dan juga lain instrumen, satu lot mewakili bilangan unit instrumen tersebut. Ini kita kena hafal lagi. Kita kena tahu ini adalah conversion ya, kadar pertukaran standard yang digunakan oleh platform dagangan dalam bentuk lot. Okay, jadi untuk account standard, okay, satu lot standard emas bersamaan dengan 100 ounce. Satu lot mikro emas bersama dengan 1 ounce. Untuk Bitcoin sama. Satu lot standard Bitcoin sama dengan 1 shilling. Satu lot mikro Bitcoin sama dengan 1 shilling. Sama juga untuk indeks ya. Satu lot standard indeks S&P 500 sama dengan 1 unit S&P 500. Satu lot mikro US 500 sama dengan 1 unit US 500. Dan juga sama kepada aset-aset derivatif ya. Okay, jadi untuk aset derivatif, satu lot standard bersama dengan 10 unit CFD. Okay, ataupun 10 unit kontrak derivatif. Satu lot mikro juga bersama dengan 10 unit kontrak derivatif tersebutnya. Jadi ini semua kita kena hafal, ini penting. Kita kena tahu sebelum kita buka pos cadangan, kita kena tahu apakah size lot yang kita buka ya. Okay, inilah unit standard yang kita gunakan semasa kita berdagang platform MT4 ataupun MT5. Okey. Baik. Okey, jadi sekarang kita dah tahu apakah itu PIP. Okey, kita dah tahu apakah itu spread, okey, apakah itu lot. Sekarang kita nak belajar pula bagaimana kita nak mengira keuntungan, okey, potensi keuntungan dan potensi kerugian semasa kita membuka posisi dagangannya. Jadi kita akan belajar ini selepas kita berehat seketika dan kita kembali selepas iklan ini. Baik, lagi sekali Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang dan selamat kembali ke sesi webinar Tradepedia di mana kita bincangkan daripada perkara-perkara yang asas dalam pasaran kewangan hinggalah kepada perkara-perkara yang lebih advance. Termasuklah topik kita pada ini, pengenalan kepada pasaran mata wang. Dan sekarang, bagaimana kita nak menggunakan platform dagangan sama ada MT4 ataupun MT5. Jadi sebelum kita break tadi, kita dah sentuh tentang beberapa term ya, yang kita perlu tahu untuk kita menggunakan platform dagangan. Iaitu kita tahu apakah itu PIP. Jadi PIP adalah unit terkecil pergerakan harga ya, kita namakan sebagai PIP. Okay, satu unit pergerakan terkecil. Apakah itu spread? Spread adalah kos yang kita perlu bayar kepada broker untuk membuka dan menutup posisi dagangan. Dan kemudian apakah itu lot? Lot ialah saiz posisi dagangan yang kita bukai, berapa banyak duit yang kita akan pertaruhkan untuk setiap satu posisi dagangan. Kita akan tukarkan dalam bentuk lot ya. Platform dagangan biasanya akan menggunakan unit lot. Jadi kita kena tahu satu lot bersamaan dengan beberapa unit aset yang kita dagangkan. Sekarang ini kita nak belajar pula bagaimana kita nak mengira untung dan rugi. Okey. Semasa kita berdagang. Penting ni. Jadi kita lihat bagaimana kita nak mengira untung dan rugi semasa kita berdagang. Baik, jadi kita lihat dulu pengiraan untung rugi tapi untuk aset mata wangnya, untuk aset forex dahulu. Baik. Jadi formulanya simple saja. Iaitu untung dan rugi adalah sama dengan jumlah yang didagangkan kita darab dengan pergerakan harga. Okey. Jadi sebagai contoh, jika kita membeli satu lot standard Euro USD. Okey. Jadi satu lot standard adalah berapa? Okey, satu lot standard. Okey, kita dah belajar tadi. Bersama dengan 100,000 mata wang base. Okay, dan apakah mata wang base untuk Euro USD? Mata wang base untuk Euro USD adalah Euro. Maknanya satu lot standard bersamaan dengan 100,000 Euro.
Kemudian katakan kita beli pada 1.1358 dan menjual pada 1.137 ya. Maknanya kita menghasilkan keuntungan. Okey, kita beli 1.1358, kita jual pada 1.1373, kita akan mendapat untung sebanyak berapa? 15 pip. Okey. Jadi caranya ialah kita mendarab nombor ini dengan size lot. Okey. Jadi 0.0015 kita darabkan dengan size lot. Berapakah size lot kita? 100,000 euro. Okey, mata wang base. Okey. Dan kita dapat keuntungan dalam mata wang kod. Okey, apakah mata wang kod? USD. Okey, kita dapat 150 USD. Ini adalah keuntungan untuk kita punya posisi dagangan dalam contoh ini ya. Mudah saja. Baik, pula kes yang kedua, pengiraan untung dan rugi. Kes yang kedua masih lagi menggunakan instrumen mata wang. Okey, sekarang kita lihat jika mata wang base pula yang berada dalam USD. Okay, apa yang berlaku ialah untung dan rugi akan terapung. Okay, apa maksudnya? Okay, contoh yang kedua ya. Kita membeli satu lot standard USD Japanese Yen. Okay, maknanya lagi sekali kita kena ingat berapakah satu lot. Jadi satu lot standard bersamaan dengan 100,000 mata wang base. Okay, apakah mata wang base? Mata wang base kita adalah USD ya. Okay, mata wang kod kita yen. Okay, jadi 100,000 USD. Okay, ini adalah kita punya posisi dagangan. Satu lot standard. Untuk USD Japanese Yen. Baik, jadi kita beli pada 110.5, kita jual pada 110.9. Kita ada kenaikan harga sebanyak 0.4. Okey. Jadi inilah kita punya pergerakan pip kita, 0.4. Lagi sekali menggunakan formula yang sama. Okey, kita darab nombor ini dengan size lot. Kita akan dapat 0.4 kita darab dengan 100,000 USD, kita dapat apa? 40,000. Okay, ingat, apabila kita menggunakan formula ini, kita akan mendapat jawapan dalam unit mata wang kod. Apakah mata wang kod kita? Yen. Jadi 40,000 yen. Kemudian, untuk menukar yen kepada dolar, apa kita buat ialah kita bagikan keuntungan dengan harga tutup dagangannya. Kita bagikan 40,000 yen ni dengan harga tutup dagangan. Jadi harga tutup di mana? 110.9 ya, kita jual di sini. Kita bagikan, kita akan dapat keuntungan dalam bentuk USD. Okay, kita ada extra step. Okay, kita ada step tambahan. Okay, kita ada step tambahan. Okay, iaitu kita menukarkan kita punya jawapan daripada yen, kita tukar kepada USD dengan kita membagikan dengan harga tutup dagangan. Harga tutup dagangan di mana? Ini. Ini adalah harga tutup dagangan. Baik. Okey, jadi ini adalah untuk mata wang. Kita lihat pula bagaimana kita nak mengira untung rugi untuk aset yang lain pula ya. Kita lihat untuk aset seterusnya. Okey, saya punya PowerPoint start sekejap. Okey, sekarang aset yang seterusnya ialah komoditi. Baik, okey. Jadi untuk kita mengira untung dan rugi komoditi, kita menggunakan formula yang sama. Okey, formula ialah untung rugi sama dengan jumlah dagangan darab dengan
pergerakan harga. Okey. Jadi jika kita membeli satu lot standard emas, okey, jadi kita kena ingat satu lot standard emas bersamaan dengan apa ya? Okey, jadi satu lot standard emas bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan 100 ounce ya, emas. Okey, 100 ounce emas. Baik. Jadi kita beli okey pada harga 1205. Okey, kemudian kita jual pada harga 1002. Okey, di sini kita membuat kerugian ya. Kita jual masa harga lebih rendah. Okey, jadi kita rugi dalam $5. Okey. Jadi kita darabkan dolar okey dengan jumlah dagangan. Okey, kita akan dapat seperti berikut. Jadi pergerakan harga ialah $5. Okey, kita darab dengan jumlah dagangan. Satu lot standard sama dengan 100 ounce. Kita akan dapat sebanyak 500 USD. Inilah rugi kita untuk posisi dagangan ini. Okey, jadi ini kerugian kita untuk posisi dagangan ini. Baik. Okey, kita lihat lagi contoh yang seterusnya. Okey, lihat kepada aset saham pula. Okey, tapi dalam saham bentuk derivatif ya. Saham yang kita beli melalui kontrak derivatif CFD, kontrak perbezaan. Baik, jadi formula yang sama. Okey. Saya punya PowerPoint ada masalah sikit. Okey, selamat kembali. Minta maaf tadi saya punya PowerPoint crash ya. Mungkin banyak sangat yang saya letak input dalam PowerPoint ni, dia tiba-tiba dia crash. Jadi tapi sekarang dah okey. Jadi kita sambung balik tadi, kita nak kira untung dan rugi. Kita dah lihat macam mana kita kira untung dan rugi untuk aset mata wang, kemudian aset komoditi emas. Sekarang kita lihat bagaimana kita nak mengira untung rugi untuk aset CFD je, kontrak derivatif ya. Yang kita pilih ialah saham CFD. Baik. Jadi untuk mengira untung dan rugi bagi CFD saham, okay, sama formulanya. Untung dan rugi sama dengan jumlah dagangan darab dengan pergerakan harga. Okay. Jadi katakan kita membeli 15 lot CFD Facebook. Okay. Jadi lagi sekali kita kena ingat apakah satu lot standard mewakili berapa CFD. Jadi satu lot standard CFD maknanya bersama dengan 10. Okey, 10 CFD. Okey. Dan kita belinya okey, beli pada harga 177 dan jual pada harga 178. Jadi kita ada kenaikan harga, kita ada keuntungan. Okey. Kita beli 177, kita jual 1781, kita ada keuntungan pergerakan harga sebanyak 1.1 USD. Baik, sekarang kita kira dengan kita mendarab pergerakan harga dengan jumlah dagangan. Ya. Jadi ingat, kita buka 15 lot. Jadi 15 lot, satu lot adalah 10, 15 darab 10 bermakna kita akan dapat keuntungan sebanyak 165 USD ya. Ingat lagi sekali. Okey, kita beli 15 lot.
Okay, 15 lot standard ya. Dan satu lot bersamaan dengan 10 CFD. Jadi 15 kali 10, okay, darab dengan 1/1, kita dapat 165 USD keuntungan. Baik. Kita lihat pula aset seterusnya, aset indeks pula ya. Baik. Jadi, satu indeks bersamaan dengan berapa lot. Okay, baik, pertama sekali kita punya formula juga formula sama. Okay, kita gunakan untung lagi, kita nak dapatkan jumlah untung lagi, kita darabkan jumlah dagangan dengan pergerakan point. Okay, kalau indeks kita gunakan pergerakan point. Jadi contohnya kita membeli 100 lot indeks US 500. Okay, jadi 100, okay, satu lot standard bersamaan dengan apa ya untuk indeks. Okay, bersama dengan juga satu unit indeks. Okay, ini kita punya size lot. Okay, dan kita beli pada 2644 dan menjual pada 2660. Kita ada kenaikan harga ataupun kenaikan point ya sebanyak 16 point untung. Jadi caranya ialah kita menggunakan formula, okay, kita mendarabkan point dengan jumlah dagangan. Baik, jadi jumlah dagangan, okay, jadi point adalah 16 point. Ini adalah pergerakan point. Okay, indeks bergerak sebanyak 16 point. Okay, kita darab dengan jumlah dagangan. Kita ada 100 lot standard, maknanya kita ada 100 unit indeks. Okay, dan kita akan dapat keuntungan sebanyak 1,600. Jadi ini cara kita mengira keuntungan. Baik. Okey. Jadi sekarang kita dah cover ya tentang spread, okay, apakah itu lot dan bagaimana kita nak mengira untung dan rugi ya. Untuk mata wang, untuk komoditi, untuk indeks, untuk CFD. Okay, jadi kita dah cover tentang PIT, kita dah cover apakah itu spread, apakah itu lot, kita nak kira untung dan rugi. Okay, semua ni kita dah cover. Okay, dan yang seterusnya ialah kita nak belajar bagaimana kita nak membuka posisi dagangan. Okay, kita ada beberapa jenis pesanan ya. Kita nak cover tentang jenis-jenis pesanan yang kita boleh buka di dalam pasaran. Kita boleh buka terus, kita boleh letakkan pesanan tangguh. Jadi kita belajar sekarang. Okey, pesanan dagangan. Okey, yang paling mudah ialah pesanan pasaran ataupun market execution. Okey, jadi ini adalah pesanan yang paling asas dan yang paling biasa digunakan. Okey, kita beli sekarang pada aras ini, pada waktu ini, itu adalah pesanan pasaran. Okey, pada harga terbaik yang diperoleh pada ketika itu ya. Kalau kita buka buy, kita akan buy di sini. Kita buka sell, kita akan sell di sini. Okay. Jadi kita gunakan ini untuk membuka posisi baru ataupun menutup posisi yang sedia ada. Baik. Jadi seperti yang kita sentuh tadi, harga bid adalah harga terbaik untuk kita jual. Manakala harga ask adalah harga yang terbaik untuk kita beli. Okay. Jadi kita buka posisi dagangan pada waktu ini, okay, dan pada aras harga yang terkini ya, di sini. Okay, kita buka terus market execution. Okay, pesanan yang paling asas dan yang paling biasa digunakan. Okay, tapi kita ada juga pesanan yang lain ya, iaitu kita ada pesanan tangguh. Okay, jadi pesanan tangguh kita ada beberapa ya, kita ada pesanan tangguh limit dan juga kita ada pesanan tangguh stop. Okay, kita lihat kepada pesanan untuk jual dahulu. Okay, pesanan tangguh. Baik, kita lihat dalam contoh ini. Okay, maknanya pesanan tangguh ni apa maksudnya? Pesanan yang akan aktif ya apabila harga mencecah aras yang kita tetapkan. Okay, dan kita lihat apa yang membezakan pesanan limit dan pesanan stop.
Baik. Jadi terbagi kepada dua, pesanan limit dan pesanan stop. Okey. Jadi pesanan sell limit ya digunakan apabila kita nak jual pada harga yang lebih tinggi daripada harga semasa. Jadi harga di sini, tapi kita nak jual di sini. Apa kita boleh buat? Kita letakkan pesanan tangguh limit. Okey. Dia berada di sini, tapi kita nak jual di sini, kita letakkan pesanan limit. Jadi apabila harga naik, sentuh, okey, apabila sentuh di sini, okey, di sinilah apa jadi pesanan akan jadi aktif. Okey, barulah pesanan ini akan dibuka apabila disentuh oleh harga ya. Ini adalah pesanan sell limit. Okey, kita nak sell pada harga yang lebih baik, jadi kita akan letakkan pesanan tangguh. Okey, dan apabila harga sentuh saja barulah aktif pesanan sell limit ini. Okey. Kemudian kita lihat pula kepada pesanan yang seterusnya iaitu pesanan tangguh tapi pesanan tangguh stop. Okey, jadi pesanan tangguh stop lain pula. Okey, pesanan tangguh stop. Okey. Kita nak jual pada harga yang lebih rendah. Okay, jadi kita di sini, kita nak jual pada harga yang lebih rendah. Okay, kita gunakan pesanan stop. Okay, jadi bagaimana ia akan aktif adalah seperti berikut. Okay, jadi inilah sell stop. Kita letakkan di sini, kemudian harga sentuh saja. Apabila harga sentuh di mana? Harga sentuh di sini. Okay, di sini harga sentuh. Kita punya pesanan stop. Di sinilah apa yang berlaku, pesanan sell stop kita akan menjadi aktif. Dia akan menjadi aktif di sini semasa harga menyentuh pesanan tangguh stop. Dia akan menjadi aktif di sini. Okay, jadi kita ada macam-macam pilihan. Kita nak jual pada aras harga yang lebih tinggi, kita gunakan limit. Kita nak jual pada aras harga yang lebih rendah, kita gunakan stop. Kita nak jual sekarang, kita gunakan pesanan pasaran. Kita terus buka pada waktu itu, pada aras harga itu. Baik. Kita lihat pula untuk situasi bila kita nak beli pula. Baik. Untuk pesanan kita nak beli pula, kita boleh bagikan juga kepada dua. Okay, pada pesanan buy limit dan juga buy stop. Okay, untuk buy limit, kita nak membeli pada harga yang lebih rendah. Okay, jadi kita di sini, kita nak beli pada aras ini, kita gunakan pesanan limit. Okay, kenapa kita nak harga turun pada harga yang lebih baik, kemudian kita mengambil pergerakan buy ke atas. Okay, itu jangkaan kita untuk pesanan buy limit. Okay, jadi akan berlaku seperti ini. Ini buy limit kita. Kemudian harga sentuh ya, sentuh buy limit kita, sentuh di sini. Kita punya pesanan akan menjadi aktif. Pesanan buy limit kita akan menjadi aktif di sini. Jadi bila harga sentuh kepada aras buy limit. Seterusnya kita ada buy stop pula. Jadi buy stop ni kita gunakan untuk membeli pada harga yang lebih tinggi daripada harga sekarang. Okey. Jadi untuk kes buy stop lah, okey, adalah seperti ini. Okey, sekarang kita nak beli pada harga lebih tinggi. Jadi apabila harga sentuh saja buy stop, barulah pesanan menjadi aktif di sini. Okey, pesanan buy stop kita menjadi aktif. Okey.
Jadi sama seperti pesanan jual, kita juga ada beberapa pilihan untuk kita membeli aset. Kita nak beli sekarang, kita gunakan pesanan pasaran. Market execution, kita akan beli pada aras ini dan pada waktu ini. Kalau kita nak beli pada harga yang lebih rendah, kita gunakan buy limit. Okay, apabila harga turun, sentuh, barulah buy limit kita akan menjadi aktif. Okay, kalau kita nak beli pada harga yang lebih tinggi, kita letakkan buy stop. Harga naik, sentuh saja kita punya buy stop dan pesanan buy stop kita akan menjadi aktif. Ya. Okay, tapi kita ada lagi satu ya senjata rahsia untuk posisi pesanan dagangan, iaitu kita boleh menggunakan pesanan dagangan sebagai jejaran henti rugi. Bagaimana? Kita lihat kepada slide yang seterusnya. Baik. Jadi, pesanan dagangan jejaran henti ataupun trailing stop. Jadi kita bayangkan kita dah beli di sini. Okey, di sini kita dah beli ya. Okey, pada arah sini kita dah buka posisi beli. Okey, maknanya kita dah ada posisi yang aktif. Okey, buy. Kemudian apa kita lakukan ialah kita boleh menggunakan trailing stop. Kita gunakan trailing stop ataupun jejaran henti rugi. Okay, dan kita tetapkan jaraknya dengan harga. Okay, kita boleh tentukan mengikut kita punya analisa ya. Okay, kita boleh gunakan contohnya 20 pip. Okay, beza jarak daripada harga pasaran. Okay, maknanya jarak dia dengan jarak pergerakan harga dia akan mengikut pergerakan harga sebanyak 20 pips. Okay. Jadi, apa keistimewaan jejaran henti ialah dia akan mengikut harga secara automatik. Okey. Apabila pasaran bergerak mengikut arah yang diinginkan. Okey, jadi apa yang berlaku ialah harga naik betul. Jadi ketika harga naik, kita punya jejaran henti ini pun akan ikut sama, akan ikut harga dengan jarak 20 pip. Okey, dia akan ikut. Okey, apakah keistimewaannya? Okey, seperti ini ya, dia akan ikut dengan jarak 20 pip. Okey, maknanya kita buka saja posisi beli dan kita letakkan jarak henti rugi dengan jarak 20 pip. Okey, jadi inilah jarak 20 pip ya. Dan dia akan ikut posisi kita selagi mana harga bergerak ke arah yang kita jangkakan. Dan akhirnya posisi ini akan ditutup apabila berlakunya pembetulan harga. Okay, bila akhir sekali nanti berlaku pembetulan harga, okay, dan ia akan mengaktifkan pesanan stop dan menutup posisi beli okay, apabila ia berlaku. Ya. Apabila pembetulan harga ini berlaku. Inilah pembetulan harga. Barulah posisi kita tutup tadi. Bila berlaku pembetulan harga. Okay. Posisi kita tutup di mana? Tutup di sini. Tapi tak apa. Kerana apa? Kita dah melindungi keuntungan kita. Jadi keuntungan kita adalah daripada sini ke sini. Okay, dah dilindungi oleh jejaran henti rugi. Okay. Jadi kita lindungi kita punya keuntungan. Pada masa yang sama kita biarkan lagi harga berpotensi untuk bergerak lebih jauh lagi. Ya. Andai kata harga bergerak jauh lagi ya, tak berlaku pembetulan harga, bergerak naik lagi. Kita menggandakan lagi keuntungan kita dan pada masa sama kita melindungi keuntungan kita. Okay, ini adalah antara kebaikan menggunakan jejaran henti rugi ya, trailing stop loss. Baik. Okey, sekarang seterusnya kita nak belajar pula tentang jenis akaun yang kita gunakan untuk berdagang. Kita akan belajar tentang apakah itu akaun tunai. Apa bezanya dengan akaun margin. Okay, dan bagaimana kita menggunakan leverage je jika kita menggunakan akaun margin. Okay, dan apakah itu yang dimasukkan dengan margin dan apakah yang kita perlu elakkan iaitu kita kena elakkan berlakunya margin call. Ya. Baik. Jadi kita mulakan dengan apakah yang dimasukkan dengan akaun tunai.
Baik. Jadi, apa bezanya akaun tunai dengan akaun margin? Okey, jadi dalam akaun tunai, okey, kuasa membeli kita adalah bersamaan dengan modal yang kita laburkan. Kita letak $10,000, kita hanya boleh beli sebanyak $10,000 sahaja ya dalam akaun tunai. Okey, jadi kita deposit $10,000, kita hanya boleh membeli tidak melebihi daripada $10,000. Okey, itu adalah akaun tunai. Tetapi untuk akaun margin pula, kita mengambil manfaat daripada kemudahan leverage ya. Dan kita boleh berdagang posisi yang jauh lebih besar daripada nilai deposit. Ini adalah beza utama akaun margin dan akaun tunai. Akaun margin kita boleh gunakan leverage menggandakan lagi posisi yang kita boleh buka. Okey. Sebagai contoh, dengan deposit hanya $10,000, pedagang boleh membeli saham setara dengan $100,000 atau lebih. Okey, bagaimana kita menggandakan ini? Itu adalah kegunaan leverage. Okey, beza akaun tunai dan akaun margin adalah akaun margin kita boleh menggunakan leverage. Baik. Itu leverage. Okey, kita bincangkan. Okey. Jadi leverage ialah pinjaman yang diberikan oleh broker. Okey, kita menggandakan lagi kita punya potensi keuntungan. Okey, kita ada leverage 2:1. Okey, 3:1. Okey, kalau kita lihat dari contoh tadi. Okey, contoh ini ya. Ini adalah contoh apa? Contoh kita kali gandakan 10 kali. Jadi inilah leverage 10:1 je untuk contoh ini. Okey, 10,000 jadi 100,000, kita gandakan sebanyak 10 kali, maknanya kita gunakan leverage 10:1. Okey, dan macam-macam ada lagi. Kita ada nisbah 20:1, 50:1, 100:1. Ini pun dah kira tahap ekstrim ya. 200:1 kita kali gandakan 200 kali. Okey, 500:1 kita kali gandakan 500 kali. Jadi modal kita kali sebanyak 500, itu adalah kita punya posisi dagangan yang kita boleh buka. Okey. Baik, sebagai contoh, jika kita buat deposit sebanyak $100,000 dan kita gunakan leverage 100:1, apa yang berlaku? Kita berdagang sebanyak $1 juta. Okey, kita boleh berdagang 100 kali daripada modal $10,000 ya, $1 juta kita boleh dagangkan. Okey, ini adalah kelebihan menggunakan leverage. Maknanya kita menggandakan lagi potensi keuntungan kita. Dengan kata lain, leverage membolehkan pedagang mempunyai modal dagangan yang lebih tinggi. Okey, ini adalah kelebihan menggunakan leverage dan kita boleh menggunakan leverage dengan menggunakan account margin. Baik. Okey, kita lihat ya. Bagaimanakah kesan menggunakan leverage kepada posisi dagangan kita? Kita lihat kepada contoh. Baik. Untung dan rugi yang maksimum dengan menggunakan leverage. Okey, jadi senario pertama kita deposit sebanyak $10,000. Okey, dan kita gunakan leverage 100:1. Okey, maknanya kita gandakan kita punya deposit sebanyak 100 kali. Sekarang kita dah boleh berdagang dengan nilai, ini kita darab 100 ya, dengan nilai $1 juta. Okey, ini adalah kita punya modal sekarang. Okay, walaupun kita hanya deposit sebanyak $10,000 saja. Akibat leverage, kita menggandakannya. Dan katakan kita beli Euro USD pada 1.13 dan kita jual pada 1.14. Apa yang berlaku? Kita ada pergerakan sebanyak berapa ini? 100 pip. Okay, kita convert kepada jumlah USD. 100 pip bersamaan dengan $10,000. Apa maknanya? Maknanya kita untung hampir 100%. Okay? Dengan hanya pergerakan sebanyak 100 pip. Okay? Inilah satu kes di mana leverage menjadi kawan baik kita. Ya? Menggandakan lagi keuntungan.
Okey, tetapi hati-hati. Andai kata situasi yang kedua berlaku, ya. Okey, lagi sekali kita gunakan 10,000 USD untuk deposit. Kita gunakan leverage 100/1. Okey, kita menggandakan lagi kita punya kuasa beli sebanyak 100 kali. Kita ada sekarang ni modal sebanyak 1 juta USD. Okey. Dan katakan kita beli pada harga 1.13 Euro USD. Tetapi kali ini apa yang berlaku ialah kita jual tetapi harga turun. Sekarang kita dapati bahawa kita tak membuat keuntungan. Harga turunnya kita membuat kerugian. Harga turun sebanyak 20 pips. Okey. Jadi kita lihat apa yang berlaku. Pergerakan 20 pip adalah bersamaan dengan pergerakan 2000 USD. Okey, hanya pergerakan 20 pip membuatkan kita rugi 2000 USD. Maknanya kita rugi hampir 20%. Bayangkan kalau pergerakan negatif 100 pip, apa yang berlaku? Kita hilang 10,000 USD. Kita hilang 100% daripada deposit kita. Jadi, ialah satu lagi contoh apabila leverage boleh menjadi lawan kita, ya. Jika kita menggunanya dengan tak terkawal, ya, boleh menjadi lawan. Okey, untungnya maksimum, tetapi pada masa yang sama kerugian yang maksimum jika harga bergerak berlawanan dengan jangkaan kita. Okey. Sekarang kita nak belajar pula apakah itu yang dimaksudkan dengan margin, ya. Jadi kalau kita buka posisi dagangan, kita akan diberikan margin dalam bentuk peratusan. Apakah maksudnya? Okey, jadi kita bincangkan. Okey, apakah itu margin? Jadi margin ini adalah sebenarnya cagaran. Okey, cagaran dalam bentuk margin. Okey, dan ini diperlukan oleh broker untuk memastikan kerugian kita tak melebihi daripada nilai duit yang kita ada dalam akaun. Maknanya dengan ada margin, okay, dia akan mengelakkan kita rugi lebih daripada apa yang kita letakkan. Okay, mengelakkan kita berhutang dengan broker, ya. Okay, itu adalah kegunaan margin. Okay, sebagai contoh, okay, kita ada dalam akaun kita 20,000 USD. Okay, dan kita gunakan leverage 20/1. Kita gandakan deposit kita 20 kali. Okay. Jadi sekarang ni margin yang diperlukan, okay, untuk broker ialah 1 bahagi dengan 20. Okay, margin yang diperlukan untuk broker untuk kita membuka posisi ialah 1 bahagi dengan nilai leverage. Okay, 1 bagi 20 ialah 5%. Maknanya untuk kita membuka posisi, okay, yang bernilai 20,000 USD, kita perlukan margin yang kita akan cagarkan 5%. Okay, maknanya, jadi kalau seterusnya, kalau kita gunakan leverage yang lebih tinggi, okay, kita perlukan margin yang lebih rendah. Okay, 1 bagi dengan 100, kita hanya perlukan 1% saja. Okay, kita hanya perlukan 1% saja untuk kita depositkan untuk membuka nilai tersebut. Okay. Jadi margin ialah nilai posisi terbuka didarab dengan peratusan margin. Okay, harap anda nampak, ya, cara kita membaca margin. Okay, margin sangat berkait rapat dengan leverage yang kita gunakan. Semakin tinggi leverage, semakin kuranglah margin yang diperlukan oleh broker untuk kita membuka posisi dagangan. Baik. Jadi untuk saiz posisi yang bernilai 200,000, ya, kita cuma ada 20,000 USD saja. Kalau kita nak buka saiz posisi 200,000, kita perlukan apa? Kalau kita gunakan leverage 100/1. Okay, sekarang ni leverage kita ialah 100/1. Kita hanya perlukan 1% daripada 200,000 untuk membuka posisi. Maknanya kita hanya perlukan 2,000 USD saja untuk membuka, ya, untuk kita cagarkan, untuk kita buka posisi bernilai 200,000, ya. Okay, nampak, ya? Okay, jadi margin berkait secara langsung dengan tahap leverage sesuatu akaun. Baik. Okay, sekarang kita lihat bagaimana tahap margin akan bertukar apabila posisi dagangan kita berubah. Okay.
Jadi margin bebas dan tahap margin ya. Jadi katakan kita ada 20,000 USD dalam akaun kita dan kita hanya perlukan 1%. Okay, kita ada 20,000 USD dan kita perlukan 1% saja. Maknanya apa? Maknanya kita menggunakan nisbah 100 nisbah 1 ya untuk kes ini. Ini kita punya leverage yang kita gunakan untuk kes ini. Kerana kita hanya perlukan 1% saja. Okey, daripada nilai deposit. Jadi kita nak buka saiz posisi bernilai 1 juta. Jadi kita perlukan 1% saja daripada 1 juta, maknanya kita perlukan berapa? Kita perlukan 10,000 USD. Okay. Kita perlukan 10,000 USD untuk buka posisi. Okey, nampak ya? Kita buka pada 1.13. Okey, masa ni harga tak bergerak lagi. Jadi baki akaun kita masih lagi 20,000, harga tak bergerak lagi ya. Jadi margin kita perlukan adalah 1%. Jadi 1% daripada 1 juta adalah 10,000 USD. Okey, sekarang ni 10,000 USD daripada 20,000 USD dah dicagarkan. Okey, maknanya dah dikunci. Okey, apabila 10,000 USD dah dikunci, baki bebas adalah sebanyak 10,000 USD lagi ya. Kerana dah kita kunci 10,000 USD untuk kita cagarkan kepada posisi dagangan yang bernilai 1 juta. Jadi sekarang, apakah tak margin kita? Tak margin kita adalah 200% ya. Okey, kemudian apa yang berlaku? Kita lihat harga bergerak. Okey, harga bergerak daripada 1.13. Kemudian apa yang berlaku? Harga bergerak ke bawah. Okey, bergerak ke bawah, apa yang berlaku ialah jatuh 100 pip. Okay, mungkin saya tulis di sini ya. Okey, harga buka 1.13 tapi harga sekarang posisi dah bergerak jadi 1.12. Maknanya apa yang berlaku ialah dah jatuh sebanyak 100 pips. Okey, harga jatuh sebanyak 100 pips. Jadi kerugian kita sekarang dah menjadi 10,000 USD ya. Tapi ini bukan kerugian yang dah direalisasi, ini kerugian yang terapung. Okey, floating loss kita dah jadi negatif 10,000 USD. Okey. Dan sekarang ni maknanya akaun kita sekarang ni yang sedang terapung sekarang ni tinggal lagi 10,000 USD. Okey, kerana lagi negatif 10,000 tu dah ditolak. Okey, untuk posisi yang sekarang ni bergerak ke arah yang bertentangan dengan jangkaan. Okey. Jadi maknanya sekarang ni kita punya margin bebas kita dah kunci tadi 10,000 kita kunci untuk buka posisi. Dan sekarang apa yang berlaku pula ialah posisi bergerak bertentangan. Tolak lagi negatif 10,000, kita dah tak ada margin bebas. Okey, jadi sekarang ni margin bebas kita sekarang ni dah jadi kosong. Okey, tadi kita ada lagi 10,000 kerana harga tak bergerak lagi. Sekarang ni harga dah bergerak ke arah bertentangan. Bergerak bertentangan, kita tolak lagi negatif 10,000, kita dah tak ada margin bebas. Pada ketika ini, kita dah tak boleh buka posisi dagangan dah. Kita dah tak boleh buat apa-apa, kita dah boleh nak buka posisi dagangan yang baru kerana tak margin kita dah jadi 100%. Okey, kesemua dana kita telah pun dicagarkan. Okey, separuh kita cagarkan untuk buka posisi. Lagi separuh kita dah dimakan oleh kerugian. Okey, itu yang berlaku apabila kita punya posisi dagangan dah jadi 100%. Kita dah tak ada ruang untuk buka posisi yang baru. Okey. Baik. Okey, jadi apabila tak margin mencecah 100%, kita tidak lagi mempunyai margin bebas je untuk membuka posisi baru je. Kita dah tak boleh buka posisi baru dah. Semuanya dah dicagarkan. Sama ada dicagarkan untuk posisi ataupun dah dicagarkan kerana untuk menjaga kerugian. Okay. Kita dah berada dalam keadaan yang kita dah tak boleh buka posisi. Kemudian apabila keadaan bertambah parah lagi, okay, apabila kita berada pada tahap 50% margin, ya, ini adalah tahap margin call.
Kenapa kita namakan margin call? Kalau pada zaman dulu, broker akan call kita untuk kita top up, kita punya deposit untuk meningkatkan lagi margin. Kita dalam zon bahaya ya. Apabila margin dah jadi 50%. Sama ada kita boleh tutup posisi dengan kerugian ataupun kita tambahkan lagi deposit untuk meningkatkan lagi margin. Baik. Kemudian stop out akan berlaku apabila margin kita jatuh kepada 20% ya. Stop out apa yang berlaku? Stop out ni kita punya posisi dagangan akan ditutup secara automatik oleh broker ya, untuk mengelakkan kita rugi lebih banyak daripada apa yang kita letakkan dalam akaun. Kalau dulu tanpa stop out, anda boleh rugi lebih daripada apa yang anda deposit, anda akan berhutang dengan broker ya. Satu perkara yang sangat-sangat kita kena elakkan. Okey. Jadi dengan cara stop out ini, broker dan pedagang akan dilindungi daripada kerugian yang lebih besar daripada modal dia. Ini yang kita kena elakkan apabila akaun kita dah mencapai tahap 100%, kita dah kena berhati-hati. 50% kita dah kena tutup posisi ataupun kita top up. 20% kita dah kena stop out je, kita dah kerugian yang sangat-sangat besar. Jadi kita kena elakkan berlakunya margin call dan berlakunya stop out. Kita kena jaga margin kita. Kita kena sentiasa jaga margin kita semasa kita berdagang. Baik. Okey, jadi sekarang kita dah cover tentang apakah beza akaun tunai dengan akaun margin, apakah itu leverage, bagaimana kita jaga margin kita je, dan apa yang berlaku jika kita tak jaga margin kita, berlaku margin call. Inilah apa yang kita perlu belajar basic je dalam kita ingin berdagang. Kita kena ketahui ke semua cara kita menggunakan platform dagangan. Baik. Jadi dalam webinar yang akan datang, kita akan masuk dalam topik yang baru ya. Kita akan belajar pula, kalau hari ini kita belajar tentang pasaran mata wang, kita akan belajar pula dalam pasaran saham ya. Apakah saham yang terawal yang didagangkan? Apakah syarikat yang pertama IPO? Kenapa kita nak beli saham? Apakah kelebihan kita menjadi pemilik syarikatnya dan sebagainya? Kita akan belajar dalam webinar yang seterusnya. Jadi saya akan akhiri di sini dan kita sambung lagi di webinar yang akan datang. Sekian, terima kasih.